Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT pada malam ni dapat lagi kita menyambung siri kuliah kita Fiqhul Akbar, yakni ilmu tauhid yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jadi baru ni kita telah berhenti berkenaan dengan segala apa yang Allah SWT ciptakan itu adalah dengan takdir Allah Ta'ala. Dari segi Allah SWT mengetahui makhluk-makhluk yang ada sebelum daripada makhluk tu ada. Sebelum ada sesuatu, Allah SWT telah mengetahui benda tu. Begitu juga sama ada benda tu besar, benda tu kecil, semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab takdir Allah Subhanahu Wa Taala ini ada 4 peringkat. Iaitu pada nota nombor 48 itu ada 4 peringkat bila mana kita beriman dengan qada dan qadar Allah SWT. Yang pertama, beriman dengan ilmu Allah SWT yang azali tentang segala sesuatu sebelum kewujudannya. Termasuklah perbuatan kita ni, kita buat ni, sebelum kita buat Allah SWT tahu dah. Jadi telah terdahulu ilmu Allah Ta'ala daripada wujud benda tu. Allah Ta'ala tahu dulu. Tu butir dia. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana kita beriman dengan qada dan qadar ni, kita kena beriman bahawa Allah SWT telah menulis apa yang ada ni dalam Lauh Mahfuz. Mana telah tersilat. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dalam surah Al-Qamar, Allah Ta'ala kata wa kullu saghirin, setiap yang kecil dan setiap yang besar, mana merangkumi belaka, mustatar, itu telah dicatat, tertulis. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Hak besar, hak kecil, hak besar, semuanya itu telah dicatat. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Inna kulla syai'in khalaqna. Kita ni sesungguhnya setiap sesuatu ni kita ciptakan dengan takdir. Dengan ada ketetapan dia, dia ada design dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita hendaklah beriman bahawa apa yang berlaku, apa yang telah ditakdirkan ini sememangnya mengikut kehendak Allah Ta'ala. Dia panggil al-iradah an-nafizah. Mana kehendak Allah SWT yang tidak disekat. Maknanya tidak akan tergendala ataupun tidak akan tersekat kehendak Allah Ta'ala tu. Mana tidak ada siapa-siapa yang boleh menyekat kehendak Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala nak. Itu kita panggil iradah. Jadi beriman dengan qada dan qadar ni, dia berkaitan dengan beriman dengan sifat iradah Allah Ta'ala. Maknanya hak barang terjadi ni memang Allah Ta'ala nak. Bukan kata terjadi ni luar daripada kehendak dia, tiba-tiba terjadi. Tidak. Tidak seperti mana hak kita ni. Kita ni kalau nisbah pada kita dari segi ilmu, kalau mudah kita kata orang nak wakil,
Dari segi ilmu dia tu, cara nak wakil tu memang dia belajar dah. Dan dia pernah dah wakil sebelum pada ni. Dia punya sukatan dia, gandum ni, dah. Kena air setara mana, gula banyak mana, asam vanila banyak mana, soda bikarbonat banyak mana, pas nak bakar tu pula, nak pukul tu lama mana. Mana dia tahu belakang-belakang tu. Tapi bila dia nak bakar, tiba-tiba tak ada elektrik. Tak ada elektrik. 3 jam. Tak ada elektrik. Jadi tak ada elektrik tu di luar daripada kehendak dia. Di situ berarti telah tersekat kehendak dia tu. Lepas tu lepas daripada 3 jam tu baru ada api pula. Jadi dia ni oleh kerana kalut apa semua, bakarlah pula. Bakar pula tu lain terjadi daripada apa yang dia tahu. Dia nampak sebelum pada ni. Jadi pecah lah, ada macam-macam lah. Boleh jadi ada tu. Sebab dia mempengaruhi. Maknanya supaya nak berah lah. Nak tak nak nasi dalam periuk nasional. Tak ingat tekan. 3 jam setengah jam ke 2 lepas daripada sejam tu bawa kabar. Nak ini tu tahu-tahu tak tekan. Dah bekak berah. Tunggu setengah jam pula. Hanya lembek dah lah. Mana lain tu. Jadi bagi Allah SWT, bila dia pada waktu yang dia kehendaki benda tu ada, maka memang terjadi mengikut hak dia hendak. Jadi dalam ilmu Allah Ta'ala ni, dalam bab takdir ni, bila Allah SWT nak benda tu ada, maka benda tu ada tepat pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Bukan kata lewat sikit, awal sikit, tidak. Memang dia nak lagu tu. Dan yang keempat, beriman dengan bahawa Allah Ta'ala mengadakan semua makhluk ni. Maknanya daripada tak ada kepada ada. Mana beriman dengan sifat mencipta. Sifat Allah Ta'ala tu khaliq. Allah SWT tu khaliq yang menciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Yang menciptakan benda yang berlaku ni tepat pada waktu dia. Dan penciptaan dia tu hikmah. Jadi di sini kita boleh nampak dalam bab mencipta ni dia tidak dia berkait dengan sifat ilmu juga. Sebab itulah Allah Ta'ala kata ala ya'lamu man khalaqa. Ketahuilah bahawa yang ala ya'lamu man, ketahuilah bahawa mengetahui orang yang mencipta tu. Mana yang mencipta itu memang dia mengetahui. Ala ya'lamu man khalaqa. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala yang bila mana dia tahu, mana dia mencipta. Bila mana dia mencipta itu dalam ilmu dia. Tidak mungkin dia mencipta satu barang yang dia tidak tahu. Itu nota 48. Kemudian walakin, maknanya dalam bab takdir tadi, dalam bab takdir tadi, benda itu di dalam masyiatullah, mengikut kehendak Allah Ta'ala dalam ilmu dia, ketetapan dia, dan dia tulis di Lauh Mahfuz. Walakin katahu bil wasfi la bil hukmi. Tetapi apa yang dia tulis itu dengan sifat, bukan dengan hukum. Apa maksud Allah Ta'ala tulis tu? Maknanya apa yang Allah Ta'ala telah rencanakan, apa yang Allah Ta'ala telah suratkan itu dengan maksud sebagai sifat, bukan sebagai hukum. Jadi bahagian ni, pertama sekali, ada yang kata ini tidak kata-kata Imam Abu Hanifah. Ini orang kemudian pensyarah dia tambah. Boleh jadi juga lagu tu. Yang kedua, kalau kita kata ini memang kata-kata Imam Abu Hanifah, maka apa maksud dia? Jadi maksud dia di sini untuk menyatakan bahawa apa-apa yang Allah SWT tetapkan berlaku kepada kita ni, benda yang kita buat. Maknanya kalau kita makan nasi, kalau kita tidur,
kalau kita semaya, kalau seorang tu beriman, kalau seorang tu kufur, kalau seorang tu semaya, kalau seorang tu tinggal semaya, benda tu ditulis oleh Allah SWT sebagai perkara yang akan dibuat oleh manusia. Dan bukan sebagai benda tu manusia ni telah ditetapkan supaya buat. Maknanya seolah-olah manusia ni dipaksa. Jadi benda ni sebenarnya dia berkait dengan masalah jabar, ataupun masalah orang panggil fahaman jabariyah. Fahaman jabariyah ni iaitu manusia dia seperti robot. Mana dalam nak buat satu benda tu dia tak ada pilihan. Macam mana ni benda ni? Macam contoh alasan orang yang ada fahaman jabariyah ni, kalau tanya pada dia apa awak curi, takdir Tuhan. Jawapan dia tu ada unsur jabariyah. Mana seolah-olah bagi dia tu, dia curi tu tak ada pilihan pada dia. Seolah-olah tak ada pilihan. Mana dia memang terpaksa buat. Kalau kata apa kamu tikar dia kata memang bila saya tengok pisah dah jadi terambil. Lepas tu jadi pegang kemah kami jadi terpa pada dia. Tu kan kalau dia tu pacah-pacah pisah kuruk dia. Lagu tu ke? Tak mungkin. Jadi benda tu kalau kata perbuatan manusia dia tidak mungkin berlaku secara, kita kata secara automatik. Memang kita dipaksa supaya buat. Dengan tak ada pilihan. Tidak. Jadi manusia ni Allah SWT telah berikan kepadanya itu ikhtiar. Jadi bila kata bukan sesuatu yang dihukum, yang ni bukan sesuatu yang manusia terpaksa buat. Tidak. Manusia ni dia dalam bab perbuatan dia ni, benda ni bukan benda automatik terjadi, tidak. Cuma dalam tubuh kita ni dia ada juga perbuatan yang luar daripada pilihan kita. Itu memang ketetapan Allah Ta'ala juga, tetapi dia tak sabit dengan pilihan kita. Contohlah degupan jantung kita. Kita apa degu jantung ni, mana kalau buka, kalau tengok memang jantung kita bergerak dah. Jadi pergerakan jantung tu, mana jantung ni bahagian tubuh kita. Dan degupan jantung tu, adakah dia bergerak dengan pilihan kita? Untuk dia berhenti, untuk dia bergerak dengan laju, perlahan, adakah itu pilihan kita? Jawapannya tidak. Itu perbuatan yang memang, perbuatan yang berlaku tu Allah Ta'ala telah set dah. Program lagu tu dah untuk jantung kita ni. Jadi itu luar daripada pilihan kita. Kita tidak boleh sekat. Akan tetapi kalau kita nak makan, kita nak suap nasi ke mulut kita, kita nak tidur, kita nak berdiri, kita nak duduk, kita nak menyangging, itu perbuatan yang kita pilih nak buat. Kita pilih nak buat. Jadi perlu dibezakan. Jadi sebab itulah kata, hak kita buat dengan panca indera kita, kita buat dengan tulang pakak kita, kaki tangan kita. Itu dalam ikhtiar. Dalam ikhtiar kita, mana kita tidak dipaksa. Dia tak ada sesuatu yang kita panggil sebagai jabariyah. Mana kita sendiri, kita tidak ada pilihan. Kita terpaksa buat. Kalau orang tu kafir, dia tak boleh kata, saya ni tak boleh nak beriman, saya kena kafir. Tak ada. Sebab apa? Sebab tidak mungkin ada jabariyah, pemaksaan terhadap diri. Takdir Allah Ta'ala ni benda gaib, tersurat di Lauh Mahfuz, kita pun tak tahu. Bila kita tak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala ni, kita tidak ada ilmu, kecuali benda tu bila berlaku pada kita, barulah kita tahu. Kalau kata orang tu accident, orang tu accident, bila berlaku accident, takdirlah berlaku benda tu pada dia. Tapi sebelum dia naik kereta, sebelum dia start kereta, dia tak tahu bahawa dia akan accident. Jadi
Dia tak boleh dia kata saya hari ni takdir akan accident, maka saya pun tak saya bawa kereta. Mana dia tahu? Mana dia tahu lah mungkin jadi macam orang-orang kampung kata nak turun rumah tu selisih dengan bewok tak jadi lagi dah naik klik patah kona balik rumah. Kata apa? Ada benda sial akan berlaku ni. Apa? Sebab selisih dengan bewok. Jadi mana dia tahu? Tak tahu. Jadi bila tak tahu, apa dia buat keputusan dia tu mengikut kepercayaan karut. Mana dia buat keputusan tu mengikut hak dia tengok bewok tadi. Jadi di situ satu bentuk ketidakcerdikan dalam diri manusia ni, kalau dia tak jadi buat sesuatu kerana sikap dia tu percaya kepada benda khurafat. Jadi apa yang akan berlaku baik dan buruk, untung dan rugi ni, kita tidak akan buat keputusan kalau kita beriman dengan ketetapan Allah SWT, kita tidak akan buat keputusan melainkan atas benda yang kita nak buat. Maka di situ terletak tawakal kita kepada Allah SWT. Maknanya kita tak tahu apa yang akan berlaku akan datang ni. Ibarat kalau kata orang nak pergi ke laut lah, mengikut ramalan dia, mengikut kaji cuaca ke apa semua, memang ombak tak kucah, dia boleh pergi, dia akan pergi lah. Tapi bila sampai sana rupa-rupanya ribut, jadi dia kata patah balik lah, nak buat apa, bahaya kita ni. Jadi patah balik. Jadi kalau kata sebelum dia turun tu dia buat keputusan dia, tak boleh percaya ke ramalan ni, tak boleh percaya pada ramalan ni, tak payah pergi. Maknanya kalau ikut ramalan dia tengok tu molek laut, molek laut. Kalau dia kata tak boleh percaya, tak payah pergi, jadi rugilah dia. Rugilah dia. Sebab apa? Sebab seolah-olah dia tahu benda akan terjadi di satu tempat tu. Jadi bila dia tak pergi, maka tak ada lah usaha dia. Bila dia tidak pilih, maka tidak ada usaha dia, maka dia tidak akan dapat apa-apa keuntungan. Jadi dalam bab ni kita ada pilihan tentang takdir Allah Ta'ala itu luar daripada ilmu kita. Jadi macam mana? Kita hanya perlu buat mengikut apa yang dikehendaki oleh syarak, betul-betul ikut peraturan yang ditetapkan oleh syarak. Maka apa yang berlaku nanti tu maknanya tak payah kita takut, tak payah kita bimbang. Maknanya benda bukan kata kita beriman dengan qada dan qadar ni mana kita tidak percaya kepada usaha kita, tidak. Kita kena ambil lah asbab-asbab tu. Kita kena faham sistem asbab musabab yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kalau kata biasa katanya break tak makan ni boleh menyebabkan accident, tayar botok ni boleh menyebabkan tayar tu tidak dapat mencekam jalan, maka janganlah kita mengabaikan benda tu. Lalu kita kata tak apa, accident pun takdir. Itu maknanya kita tak cerdik, kita tidak mengikut sunnatullah. Kalau mengikut sunnatullah ni, ketetapan Allah Ta'ala ni, kita kena tahu sebab dan akibat satu benda. Jadi untuk elak daripada akibat yang buruk, maka kita kena tahu langkah-langkah dia. Seperti mana untuk mendapat natijah yang baik, maka kita kena cadar lah asbab-asbab dia tu. Kalau kita nak anak, maka kita kena bini lah, kena ambil langkah-langkah dia, barulah jadi dapat natijah tu. Kalau kita nak elak daripada berlaku aksiden, maka kita kena ambil langkah-langkah pencegahan tu untuk menyelamatkan diri kita daripada benda tak molek. Cuma bila benda tu berlaku pada kita, setelah mana kita ambil sebab musabab dia, ambil kira sebab-sebab dia tu, bila terjadi juga maka kita kata qaddarallahu ma syaa
waqad fa'al. Allah Taala telah mentakdirkan segala sesuatu dan dia telah buat, dia telah cipta, maka kita terima sajalah, redha. Terima. Kita terima. Jadi dalam bab takdir ni maknanya kita terima saja apa yang berlaku kepada kita tu dengan rela. Kita redha dengan ketetapan Allah SWT. Tapi sebelum pada tu kita kena ambil langkah-langkah dia. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Seperti kita kata, tak payah kocilah motor ni. Kalau demo nak, demo curi juga. Tak lewat kecek lagu tu. Sebab apa? Tidak semestinya kalau kita koci tak dicuri, begitu juga tidak semestinya kalau kita tak koci ada orang curi. Dia boleh jadi belakang. Tetapi cara yang ditetapkan oleh syarak, kita kena ambil asbab, kita koci lah. Soal orang nak curi kau tak saya curi kau, itu takdir yang kita tak tahu. Tapi langkah-langkah tu kita kena ambil. Asbab dia tu kita kena ambil, kita kena bertindak. Nombor 49. Apa yang ditulis itu sebagai keterangan apa yang akan terjadi, sebagai satu wasfiyah, deskriptif, apa yang akan terjadi nanti, bukan sebagai perintah arahan supaya terjadi demikian, tidak. Mana bukan arahan, mu kena buat gini-gini. Mana kalau kata orang ni takdir, dia jatuh lubang, bukan jadi suruh pada dia supaya jatuh lubang, tidak, terjadi. Sebagai contoh terjadinya maksiat pada hamba itu ditulis, bukan sebagai apa yang dia diarah supaya dia buat, dia melakukan, tidak. Tetapi apa yang akan dilakukannya nanti, mana dia akan buat. Dia akan buat tu dengan pilihan dan usaha dia. Mana dia pilih. Kalau kata dia nak curi tu, memang dia pilih, memang dia rancang, memang dia tahu pilih, dia pilih tak pilih tu dia pilih waktu. Maknanya kalau orang tu memang dia nak curi, maka dia akan pilih waktu, dia akan pilih masa, dia akan pilih rumah, dia akan pilih benda apa yang nak ambil. Maknanya banyak pilihan-pilihan. Maka sebab itulah tidak mungkin seseorang itu mencuri atas paksaan mana kata dia paksaan takdir, tidak mungkin. Jadi takdir itu tidak paksa dia, tetapi takdir itu apa yang ditulis bahawa dia buat. Hak dia buat tu pilihan dia. Wal qada'u wal qadaru wal masyiatu sifatuhu fil azali bila kaif. Qada maknanya ketetapan sebagai terjadi, dan takdir ketetapan sebelum terjadi, dan kehendak Allah Ta'ala adalah sifat-sifat Allah SWT sejak azali. Maknanya sifat ini telah ada pada zat Allah Ta'ala, bukan kata baru ada, bukan kata terjadi sesuatu tu baru ada sifat Allah Ta'ala tu, tidak. Seperti mana yang kita faham, sebelum ada makhluk, sebelum terciptanya makhluk, Allah Ta'ala sememangnya tahu. Sejak azali lagi Allah Ta'ala tahu tentang makhluk tu. Sebelum Allah Ta'ala cipta makhluk tu, memang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mencipta. Jadi sifat mencipta yang ada pada Allah Ta'ala tu sejak azali. Cuma Allah Ta'ala mencipta benda tu, dan benda tu terjadi bila? Hak tu kemudian berlaku. Sifat sebagai pencipta, itu memang ada sedia kala, azali lagi. Dia tak macam kita. Dia tak macam kita. Kita ni kalau kata dia pandai wakil dah. Dia pandai wakil. Dia pembuat kek. Jadi nak boleh gelaran pembuat kek tu, dia banyak kali berlatih. Dia kena belajar dulu dah. Sebelum dia boleh buat kek tu, dia kena belajar dulu matematik. Kalau tak belajar matematik tak boleh.
Dia kena tahu bila banyak mana gani berapa gram nisbah dia. Kalau dia tak ada bila telur ni 5 butir ke 10 butir ke. Dia kena terdahulu dengan sifat tak tahu, barulah dia dapat menjadi pencipta. Tapi Allah SWT ni dia sebagai pencipta, dia sebagai penetap sesuatu itu memang sudah ada sejak azali lagi. Lagu mana cara Allah SWT menetapkan, cara mana Allah Ta'ala berkehendak ni, bila kaif, tidak diketahui kaifiat dia. Cara Allah Ta'ala buat keputusan, cara Allah SWT tulis, cara Allah SWT tahu, itu bila kaif, maknanya kita sebagai makhluk tak tahu. Kita tak tahu. Bagaimana Allah Ta'ala berkata-kata, Allah Ta'ala kecek dengan Nabi Musa lagu mana, kita tak tahu kaifiat macam mana. Macam mana kaifiat Allah Ta'ala berbicara. Cuma hak kita tahunya Allah Ta'ala ni dia sifat berkata-kata dia tu, bila mana dia nak dia berkata-kata. Begitu juga sifat dia mencipta. Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi. Kita tahu perbuatan mencipta tu, maknanya daripada tak ada kepada ada. Jadi macam mana proses terciptanya bumi, tercipta matahari, kita tidak diberitahu. Jadi sifat kehendak ni iradah ataupun masyiah. Nombor 50, sifat iradah dan masyiah, yakni kehendak Allah Ta'ala ni adalah sabit bagi Allah SWT, dan kehendak Allah Ta'ala mengatasi kehendak makhluk. Jadi walaupun kita nak lagu ni, tapi bila Allah Ta'ala kata tak jadi, tak jadi. Yang ni kehendak Allah Ta'ala tidak ada batasan, tidak ada sekatan, tetapi kehendak manusia ni dia tidak semuanya diluluskan oleh Allah Ta'ala. Bahawa kata bagi kehendak bagi jadi tu lagu mana? Itulah itu cerita dalam konteks kita manusia. Kalau kita ada keinginan, maka kita akan terdetik untuk buat. Kalau kita nak, kalau kita tak saya buat, nak buat apa? Apa faedah kita nak tu? Orang kata bagi nak bagi jadi ni, bagi nak bagi jadi ni, mana kalau kita nak, maka ambillah langkah-langkah, maka akan terjadilah benda tu. Jadi kalau kata kita nak, tak ada usaha apa. Apa kata? Nak anak ni, bini tak. Lepas tu kata nak bini, lepas tu cari anak orang, tak juga. Kata tu nak saja. Tu bab lain. Tu bab lain. Jadi kehendak manusia ni terbatas. Maknanya tidak terjadi segala-gala kehendak kita ni. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan kamu tidaklah menghendaki sesuatu melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala. Maknanya kita nak lagu ni, maknanya kita sebelum bini tu target nak anak 10 orang. Tapi dia 4 orang je. Dia 4 orang. Orang Inna Allah kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Maknanya dia tahu apa yang kita nak akan dapat. Dia tahu apa yang kita nak tu apa mana tak akan kita dapat. Kalau kita dapat, ada hikmah dia. Kalau kita tak dapat, ada hikmah dia. Orang tu nak anak 10 tak. Tapi kalau mengikut ilmu Allah Ta'ala, orang ni dia tak mungkin dengan tak apa segar dia tu, dengan cimanih dia tu tak, dengan sibuk dia, dengan bini tak apa sihat, dengan gapo lagi. Jadi kehendak Allah Ta'ala tu dia berkait dengan selain daripada ilmu, dia berkait dengan hikmah. Maknanya orang ni ada hikmah, dia gini-gini. Tidak berlaku sesuatu melainkan dengan takdir Allah. Kehendak Allah pasti terjadi dan terlaksana. Tak ada siapa boleh sekat. Sama ada yang baik dan buruk. Maknanya kita kena bahas juga dalam bab takdir ataupun kehendak Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala menghendaki juga benda molek, dia bagi juga benda buruk. Bukan kata Allah Ta'ala nak hak baik-baik saja, benda buruk Allah Ta'ala tak sih. Tak. Dua-dua tu Allah Ta'ala nak juga. Nak terjadi.
Sebab apa? Dia nak menzahirkan sifat dia. Allah Ta'ala nak ada syurga, begitu juga Allah Ta'ala nak ada neraka. Bukan kata tak ada arah, tak ada pilih Allah Ta'ala ni. Mana dia nak kena buat neraka tak memang kehendak dia. Kehendak dia ada syurga, ada neraka. Kehendak dia ada orang beriman, ada orang kufur. Memang kehendak dia lagu tu. Jadi macam mana lagu tu tu? Tu panjang tu. Jadi sama ada yang baik dan buruk, semuanya mengikut kehendak Allah SWT. Kehendak Allah Ta'ala, iradah dia ni terbahagi kepada dua. Maknanya macam mana Allah Ta'ala nak benda buruk, macam mana Allah Ta'ala nak benda jahat. Katalah Allah Ta'ala nak orang tu accident. Dia orang ni Allah Ta'ala tak sedia accident. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak pada orang ni benda baik, orang ni pula dia nak benda buruk. Jadi kita kata benda tu, iradah Allah Ta'ala tu dia ada pembahagian dia ada perincian dia. Jadi Allah Ta'ala nak berlaku aksiden kepada orang ni dan tidak berlaku kepada orang ni pula, itu adalah kehendak yang bersabit dengan ketetapan dia dalam alam semesta. Peraturan yang bersabit dengan alam semesta. Macam mana? Seperti mana Allah Ta'ala berkehendak ada lelaki, ada perempuan. Itu berkait dengan peraturan dia alam semesta, kejadian makhluk-makhluk dia. Begitu juga kalau Allah Ta'ala nak orang ni ada, katalah kita, Allah Ta'ala nak kita ni ada zaman ni, zaman Covid, kehendak dia. Orang tu Allah Ta'ala tak sih. Dia mati sebelum daripada PKP. PKP 18 bulan dah. Dia mati 15 bulan, bulan 3. Mana Allah Ta'ala tak sih dia tu berada zaman PKP, tapi dia nak kita ni berada zaman PKP. Jadi apa pilihan kita? Tak ada pilihan kita. Jadi dalam bab kehendak Allah SWT, kehendak berkenaan dengan alam semesta ni dia panggil iradah kauniyah. Iradah kauniyah, iradah qadariyah, kauniyah. Maknanya kehendak Allah Ta'ala yang dia telah tetapkan, yang bersabit dengan peraturan sistem alam semesta. Ada lelaki, ada perempuan, ada siang dan ada malam. Ini orang panggil iradah kauniyah. Ada pagi, ada petang. Ada orang sehat, ada orang sakit. Ada orang pandai, ada orang tak pandai. Gapo lagi? Maknanya peraturan Allah Ta'ala lagu tu. Ada orang yang sempurna fizikal, ada orang tak sempurna. Memang kehendak dia lagu tu. Ada orang tu nak, memang Allah Ta'ala nak orang ni orang Melayu. Allah Ta'ala nak orang ni orang Arab. Jadi kita tak boleh nak sungguh, ya Allah, apa kau tidak jadikan aku ni lahir zaman sahabat, aku boleh tengok Nabi. Kita tak patut sungguh aku tu. Sebab apa? Sebab ini bukan pilihan kita. Memang ditetapkan lagu tu dah, kita zaman ni. Jadi ini orang panggil iradah kauniyah. Dan yang kedua, iradah syariah, diniyah, amriyah. Kehendak Allah Ta'ala yang menjadi syariat, peraturan hidup untuk manusia, diniyah sebagai agama, kepatuhan, dan amriyah, benda yang diperintah. Maknanya kehendak Allah Ta'ala supaya kita semaya. Itu iradah Allah Ta'ala. Iradah Allah Ta'ala ni kita nak, Allah Ta'ala nak kita semaya. Allah Ta'ala nak kita berlaku adil. Allah Ta'ala nak supaya kita ni amanah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Itu kehendak Allah Ta'ala. Lepas tu kalau ada orang tak berlaku adil, maknanya dia tidak mengikut kehendak Allah Ta'ala. Jadi kita kena faham, kehendak Allah Ta'ala tu hak ni, hak yang kedua ni, dia bersabit dengan pilihan kita. Iradah kauniyah ni maknanya kalau orang tu dilahirkan tak cukup telinga, ada sebelah, itu orang panggil iradah kauniyah Allah Ta'ala. Mana tak ada pilihan pada dia. Lagu tu orang ni Allah Ta'ala jadikan dia tu tak ada adik-beradik.
Dia seorang. Iradah kauniyah. Allah Ta'ala tak ada pilihan. Tapi bila mana dia dilahirkan, ada perintah-perintah Allah SWT, suruh dia beriman, suruh dia bersyukur, suruh dia bertakwa, suruh dia semaya. Itu panggil kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala arah dia buat, dan dia kena patuh. Patuh. Kalau dia tak patuh, mana dia tidak kehendak mengikut kehendak Allah Ta'ala. Patuh. Bapa kata kalau kehendak Allah Ta'ala ni semua terjadi. Ini kena faham. Hak tu panggil kehendak Allah Ta'ala, hak bersabit dengan agama. Jadi benda tu ada pilihan pada seseorang. Dia boleh pilih nak semaya ke tak semaya. Cumanya kalau dia pilih hak tak molek kat, Allah Ta'ala murka. Macam ayat dalam surah Kahfi kita baca semua, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a minkum faman syaa'a falyakfur wa man syaa'a faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Siapa-siapa nak dia boleh beriman, siapa-siapa nak dia boleh kufur. Masing-masing pilihan dia. Tapi inna a'tadna lizalimina nara. Kena beringat, kami sediakan untuk orang-orang zalim yang tidak mahu beriman tadi api neraka yang terkepung, yang mengepung dia daripada semua sudut. Maknanya ada ancaman. Allah Ta'ala akan murka pada dia. Jadi satu lagi, iradah syariah, diniyah amriyah ni dia bersabit dengan pilihan kita. Dan bila kita pilih, kita akan dapat redha Allah Ta'ala. Bila kita tak pilih, maka kita dimurkai oleh Allah Ta'ala. Orang itu akan dimurkai oleh Allah SWT kalau dia tidak pilih mengikut yang Allah SWT kehendaki. Jadi untuk minggu ni ambil itu dululah. Sebab bagian ni dia kena pelendik molek. Tak boleh buat gaduh. Jadi kehendak Allah Ta'ala ni dia dibahagikan pada dua. Mana kehendak kita sebagai makhluk, mana kehendak Allah SWT kita sebagai makhluk ni, seperti mana binatang dan juga makhluk-makhluk lain, kita kena ikut ni. Kena ikut tapan ni. Kalau kita tak ikut kehendak ni, kita akan jadi masalah lain lah. Walaupun kita cuba nak lawan, berarti kita ubah kejadian Tuhan. Katalah orang tu ditakdirkan dilahirkan sebagai lelaki, tiba-tiba dia nak ubah kepada wanita. Jadi dia ajar setara mana pun tak ada juga. Sebab apa? Sebab dia melanggar kehendak Allah Ta'ala. Sebab lelaki sifat dia lagu ni, bila dia ubah, walaupun dia apa, dia kerak, dia tebuk, tak jadi wanita juga. Sebab dia mengubah kejadian Allah Ta'ala, mengubah ketetapan Allah Ta'ala. Jadi waktu tu dia apa, tolak takdir. Bahaya. Sebab apa Allah Ta'ala laknat orang yang ubah kejadian ni? Sebab dia lawan takdir Tuhan lah. Beriman dengan takdir ni sebenarnya beriman dengan sifat-sifat Allah. Kita bila dah kan, beriman dengan takdir ni berarti beriman dengan ilmu, beriman dengan kehendak Allah Ta'ala, beriman dengan kudrat Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tu tak boleh terima takdir bahawa dia ni lelaki, lalu dia nak ubah jadi wanita, memang patut dia laknat lah. Sebab apa? Dia tidak terima takdir. Hakikatnya dia tidak beriman dengan sifat Allah Ta'ala. Tidak beriman dengan sifat Allah Ta'ala ni, pada hakikat sebenarnya dia kufur. Itu panggil kita kena terima. Kita dilahirkan lagu ni, kita kena terima. Dan dalam masa yang sama kita kena ingat, bila kita ni ditakdirkan sebagai manusia, ada satu lagi kehendak Allah Ta'ala, kehendak dia, arahan dia, kita kena buat. Kita kena buat tu sebab dia janjikan kepada kita syurga. Kita diberi amaran, kalau kita tak buat, dengan adanya neraka. Jadi dia iradah satu lagi tu, maknanya atas pilihan kita nak buat ke tak sih. Tapi bila kita pilih yang tak boleh,
maka neraka lah. Kemudian hak berikut ni muka surat 18 ni kita akan sambung kedatanglah. Setakat tu saja. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.